Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Afizi Azaman. Dan sementara kita memerangi pandemik COVID-19, ini juga mungkin boleh membuka mata kita, menyedari kita kepada aspek-aspek kesihatan yang juga perlu lagi kita titik beratkan. Dan kita nak bercakap tentang kesedaran terhadap keperluan dan khasiat susu ibu yang semakin meningkat dalam negara kita. Oleh itu, kita lihat wujud cadangan untuk menubuhkan bank susu ibu untuk membantu bayi-bayi yang memerlukan susu ibu ini sebagai alternatif yang baik selepas susu ibu kandung. Namun, bagaimana kita nak melihat kepada pengurusan, penyimpanan dan juga aspek kebersihan ini dapat dititik beratkan dalam penubuhan bank susu dalam negara kita. Jadi, pagi ini kita bersama dengan Dr. Syed Abdul Khalik Syed Abdul Hamid, merupakan pakar pediatrik neonatologi Hospital UIAM dan juga merupakan panel drbudak.com. Selamat pagi, terima kasih doktor bersama kami di Awani Pagi. Boleh doktor mulakan dulu, terangkan kepada penonton kita apa pentingnya susu ibu ini? Assalamualaikum. Terima kasih kepada Naila Afizi. So, bank susu ibu ni adalah idea yang idea yang sudah lama sebenarnya. Di banyak negara dia sudah ada. Tetapi kenapa susu ibu itu yang saya nak sebut? Satunya adalah susu ibu ialah susu yang readily available. Tak ada kena bayar apa-apa, tak ada perlu biaya apa-apa. Semua wanita ada kemampuan untuk menghasilkan susu ibu sendiri. Dan susu ini juga adalah susu yang terbaik bagi mana-mana bayi. Mana-mana bayi manusia, selagi dia namanya bayi manusia, terbaik bagi mereka adalah susu ibu. Kerana apa? Banyak kajian yang telah membuktikan bahawa susu ibu susu yang terbaik. Dia mempunyai kadar konten nutrisi yang terbaik, whey casein ratio yang terbaik untuk absorption dalam bayi. Banyak kajian telah membuktikan bayi yang menyusui ibu kurang risiko obesiti ketika childhood obesity dan juga obesiti ketika dewasa nanti. Bayi yang menyusui ibu kurang risiko mempunyai masalah jantung ketika mereka dewasa nanti. Bayi yang menyusui ibu mempunyai kadar IQ yang lebih tinggi daripada bayi yang menyusui formula. Bayi yang menyusui ibu ini dia lebih sihat sebabnya susu ibu ada imunoglobulin, ada imunoglobulin A yang membantu untuk memantapkan sistem pertahanan imun bayi itu sendiri. So, bayi itu diprotek dengan susu ibu itu sendiri. Dan di antara risiko yang paling besar, yang paling kita cuba untuk mencegah ialah risiko satu penyakit yang disebut sebagai necrotizing enterocolitis. So, penyakit ini ialah terutamanya pada bayi yang pramatang. Ya. Bayi pramatang ni di Malaysia, lebih kurang 12.5% kelahiran di Malaysia adalah bayi pramatang. Bayi yang lahir kurang daripada 37 minggu usia kandungan. 37 minggu di awal 3 minggu lebih awal daripada yang biasa. So mereka ini banyak masalah boleh jadi pada bayi-bayi pramatang. Dan di antara masalah paling besar mereka boleh hadapi ialah necrotizing enterocolitis. 30% daripada bayi necrotizing NEC ni mereka memerlukan pembedahan dan risiko kematian juga tinggi, lebih 5% kadar kematian. Doktor, minta maaf saya mencelah. Apa maksud dalam bahasa mudah untuk kita nak faham penyakit ni doktor? Apa yang berlaku pada bayi itu? Okey, so bila bayi itu dapat penyakit necrotizing enterocolitis atau kita panggil NEC ni, apa jadi adalah yang pertama dia mungkin tidak boleh membuang najis dengan baik. Perut dia akan jadi kembung, perut dia jadi kembung, jadi bengkak dan usus-usus dia menjadi bengkak dan juga ada saluran usus yang tersumbat dan isunya adalah ada bahagian usus tu akan menjadi hitam dan boleh mati. Sel usus tu boleh mati dan saya juga dapat kes yang mana usus dia tu pecah. Bila usus itu pecah, kuman masuk dalam perut dan sebagainya. Semua ini menimbulkan banyak masalah pada bayi. Dan yang telah dibuktikan juga dengan banyak kajian adalah susu ibu boleh mencegah penyakit ini. Susu ibu boleh mencegah penyakit NEC. So sebab itu kita ada bayi yang contohnya bayi yang ada risiko tinggi untuk dapat NEC. Bayi macam mana yang risiko tinggi untuk dapat NEC? Contohnya yang pertama bayi yang pramatang, lahir kurang 37 minggu. Terutama yang lahir kurang daripada 30 minggu. Bayi yang severely premature ni, mereka jauh lebih tinggi risiko dia. Bukan setakat itu. Contohnya bayi yang ibunya ada darah tinggi. So ibu ada darah tinggi, bayi ada risiko kadang-kadang bila doktor scan, doktor sakit, doktor ibu, dia scan perut ibu, dia tengok kadang-kadang ada bayi itu Doppler dia, saluran darah kepada bayi itu ada masalah.
abnormal Doppler. Ini Ya. menunjukkan bayi ada masalah risiko tinggi. Kadang-kadang kita terpaksa puasa. Saya ada bayi, saya terpaksa puasakan bayi ini beberapa hari sebab tak dapat susu ibu. Sebab risiko NEC sangat tinggi untuk bayi itu. Ya, doktor, kita nak tahu di Malaysia ini kalau boleh bandingkan di negara lain betapa teruknya ataupun berapa banyak isu-isu masalah NEC ini di Malaysia bandingkan dengan negara lain. Saya tak jumpa data yang compare di antara Malaysia dan negara lain. Tetapi isunya adalah kadar kelahiran pramatang di Malaysia dan negara lain lebih kurang sama. Cumanya kadar mortality, kadar kematian bayi di Malaysia masih agak tinggi. Saya terpaksa ini benda yang sedih, kita tengah cuba nak perbaikilah. Kadar kematian bayi itu masih agak tinggi berbanding dengan banyak negara-negara maju. Tetapi kita kena lihat banyak benda. Contohnya satu, sekarang ini kita makin ramai pakar-pakar neonatologi. Bila ramai pakar neonatologi, kita mampu untuk handle bayi yang lebih kecil. Bayi yang lebih kecil, bayi yang lebih pramatang. Saya sendiri, bayi yang paling kecil saya handle 450 gram. Tak sampai setengah kilo pun. Dan 23 minggu 5 hari. So maknanya dia dalam 5 bulan sahaja usia kandungan dia. So 4 bulan awal daripada yang sepatutnya. So bila kita nampak bayi yang lebih kecil ini, banyak komplikasi yang kita akan lebih jumpa. Dan di Malaysia juga, kalau kita tengok pada susu ibu, pada bank susu ibu. Bank susu ibu dekat Brazil ada lebih daripada 200 bank susu ibu. Bila dia wujudkan bank susu ibu tu, kadar kematian bayi kurang 73% daripada kadar kematian yang sebelum. Di Amerika, di United Kingdom, saya pernah bekerja di United Kingdom, dan dengan ada bank susu ibu, kadar kematian dan kadar penyakit bayi ni dapat dikurangkan dengan kadar yang sangat signifikan. So ini di antara benda yang kita tengah cuba nak buat. Doktor, sekarang ni bank susu ibu di Malaysia ni bagaimana keadaannya sekarang? Adakah sudah memenuhi capaian yang standard yang kita mahukan ataupun ada keperluan untuk penambahbaikan lagi? Okey, di Malaysia tidak ada lagi bank susu ibu. Belum ada lagi bank susu ibu. Kenapa belum ada bank susu ibu? Sebab kita tahu kita adalah negara majoriti Muslim, kita adalah negara Islam. Dan di antara masalah yang kita ada, bukan masalah kita tapi masalah yang kita perlu selesaikan adalah masalah dari sudut syariah. Kerana apa? Sebab bila kita tahu bila kita menyusu bayi, bukan kita lah yang orang perempuan, bila bayi itu disusukan, ada kemungkinan ada masalah nasab. Maksudnya bayi itu akan jadi bayi susuan dan sebagainya. Ada masalah keturunan yang kita perlu jaga. So, pada 15 ke 17 November tahun 2011, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia, dia telah bermuzakarah dan dia telah membuat satu kata putus keputusan bahawa dia kata Muzakarah memutuskan bagi memenuhi keperluan bayi pramatang adalah harus bagi ibu-ibu untuk menderma susu secara sukarela. Tetapi Muzakarah juga menyebut bahawa hukum untuk menubuhkan bank susu ibu adalah haram, adalah tidak diharuskan. So di Malaysia masih ada fatwa yang menyatakan bahawa kita tidak boleh menubuhkan bank susu ibu. So inilah benda yang kita tengah nak, dan kita lihat, bila saya lihat pada keputusan Jawatankuasa Fatwa itu, dan kita banyak perbincangan di peringkat Jawatankuasa Majlis Fatwa, masalahnya adalah masalah SOP, masalah penjagaan nasab. Benda yang di antara yang kami sedang cuba untuk selesaikan. Ya, jadi melihat kepada itu, apa mungkin cadangan doktor melihat kepada aspek penyimpanan, aspek pengurusan? Doktor sendiri pernah bekerja di United Kingdom dan juga banyak melihat kepada contoh-contoh lain di Brazil misalnya yang berjaya menurunkan infant mortality rate, kadar kematian bayi. Apa contoh yang boleh kita ambil daripada aspek pengurusannya? Okey, satunya adalah aspek pengurusan bank susu ibu ni, dia perlu sangat-sangat cermat dan sangat-sangat teliti. Dia perlu ada banyak level of auditing. Kita perlu banyak counter check dan sebagainya. Dan apa yang kami sedang offer dari pihak saya daripada UIA, dan hospital kami ialah Hospital Sultan Ahmad Shah Medical Center di UIA, Kuantan. Di antara benda yang kami sedang cuba buat adalah kita mempunyai sistem pemerhatian dan sistem pemantauan yang sangat teliti dan sangat jelas, sangat telus. So, yang pertama sekali, kita kena jelas dari sudut sebab tujuan. Saya rasa kita semua clear. Susu ibu, susu terbaik, boleh menyelamatkan nyawa bayi. Yang itu clear. Yang kedua adalah kita juga jelas bahawa ada masalah nasab. So, dalam mazhab Syafi'i, penyusuan, kalau menyusu sampai kenyang 5 kali, sama ada direct dengan payudara, ataupun melalui botol, ataupun dengan tube feeding, ataupun dengan gastrostomy, tube dekat perut, semua-semua ini kalau menyusu kenyang sebanyak 5 kali dalam mazhab Syafi'i, maka dikira sebagai anak susuan.
So apa yang kita cuba buat di UAE ini adalah kita perkali semua orang yang hendak menderma penyusuan tu dia ada kriteria yang jelas. Satunya mereka tidak boleh marah, dia tidak merokok, tidak ada penggunaan ubat, dia sihat daripada sebarang penyakit. Dan kita ada strict, dia ada bacaan-bacaan ni galakkan ibu-ibu untuk baca dan sebagainya. Dan kita memberi nasihat yang jelas kepada ibu dan juga bapa susuan tu. So mereka kena jelas so bagaimana cara hendak menderma. Dan so dia kena bagi sign consent untuk menderma. Bukan setakat itu, mereka juga akan di-counsel, kita akan berbincang dengan mereka berkaitan dengan sama ada hendak jadi ibu susu atau tidak. Sebab ada orang dia nak menderma, tapi mereka tidak bersedia untuk jadi ibu susuan. So ada kriteria dia. So ibu tu yang penderma susu sama ada boleh jadi ibu susuan atau tak perlu jadi ibu susuan. So kalau mereka hendak jadi ibu susuan, kita akan boleh susu itu, kita proses, kita pasteuriskan susu itu. Pastikan susu itu bersih daripada sebarang kuman. Pastikan susu itu sihat, mempunyai keadaan nutrisi yang terbaik. Ada proses, kita counter check banyak level untuk pastikan susu itu milik siapa, kepada siapa dan sebagainya. Bagaimana cara penyimpanan dia. Dan kita akan bagi pada bayi, macam biasa, lebih dari 5 kali, kita akan perkenalkan di antara dua-dua keluarga anak susuan dan keluarga ibu susuan tu perlu dijumpa, diperkenalkan dan sebagainya. Kedua-dua mesti bersetuju untuk menjadi keluarga dari sudut penyusuan. Okey. Dan kemudian kita sedang berusaha dengan pihak Jabatan Agama Islam Pahang contohnya untuk kita keluarkan kad ataupun sijil. Ini adalah anak susuan, ada siapa-siapa dan siapa. Di Selangor sudah ada mekanisme macam tu, dari kad dia, kad rodoah, kad anak susuan. So kita nak buat mekanisme yang sebegitu. Dan bagi ibu-ibu dan bayi yang tidak bersedia untuk menjadi keluarga susuan, apa kita akan buat adalah kita akan sukat penyusuan kenyang itu. Penyusuan kenyang tidak akan lebih daripada 3 ke 4 kali. Sebab kalau 5 kali dia jadi keluarga susuan. So kita akan sukat dari segi yang itu. Dan dia ada mekanisme yang sangat clear, sangat jelas. Seorang bayi itu kalau dia tak bersedia untuk jadi ibu susuan, menjadi anak susuan, dan ibu itu tidak sedia menjadi ibu susuan, dia tidak akan menyusu lebih daripada 3 kali sepanjang hidup bayi itu. So ini proses yang kita hendak jaga. Sebab penjagaan nasab adalah elemen yang sangat penting dalam agama Islam ini. Ya. Baik, sangat menarik perkongsian itu dan kita nak lihat susulan ini apa isu-isu berhubung dengan penyusuan, isu-isu perolehan mendapatkan susu daripada ibu itu, mengapa masih lagi ada isu-isu tersebut dan apa impaknya kepada kesihatan bayi. Kita nak terus bersama dengan Dr. Said, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi dan kita nak teruskan perbincangan bersama dengan Dr. Said Abdul Khalid Said Abdul Hamid, merupakan pakar pediatrik neonatology Hospital UIAM dan juga panel drbudak.com, menceritakan tentang pentingnya susu ibu. Yang tadi doktor telah menjelaskan bagaimana susu ibu ini dapat membendung masalah NEC dalam kalangan bayi pramatang, tetapi ada lagi satu masalah iaitu hypoglycemia yang mungkin juga dapat dibendung dan dielakkan dengan adanya susu ibu. Kenapa, doktor? Okey, so terima kasih Naila. Okey, so hypoglycemia ini ialah keadaan di mana kandungan gula dalam bayi ini rendah. So kita tahu gula tinggi itu berbahaya, tapi gula rendah juga berbahaya. Ini terutamanya pada bayi bagaimana? Yang pertamanya bayi pramatang. Bayi pramatang dia mempunyai kadar reserve glycogen, kadar reserve gula yang agak rendah dan sebagainya. So mereka kalau tidak mempunyai susu yang cukup daripada ibu, mereka akan jadi gula yang rendah. Bayi-bayi yang besar, bayi-bayi yang lebih daripada 4 kilo, bayi-bayi yang lahir kecil juga pun sama risiko sebab dia tak mempunyai reserve yang banyak. Juga bayi-bayi yang mana ibunya mengidap penyakit diabetes. Mungkin beberapa bulan lepas kalau Naila ingat, saya ada sebut dalam Astro Awani bahagian yang sama berkaitan dengan masalah pada bayi-bayi yang ibunya mengidap penyakit diabetes. So bayi-bayi ini mereka mempunyai risiko untuk mendapat gula yang rendah. So gula tinggi bahaya, tapi gula rendah jauh lebih berbahaya. So dia boleh efek pada nyawa, dia boleh efek pada intelektual bayi itu pada masa akan datang dan sebagainya. So isunya adalah tidak semua ibu boleh menghasilkan susu dengan mudah.
kita assume bayi ibu mengandung dapat anak terus dapat susu. Dia tidak it doesn't work like that. Dia tak macam tu. Nak dapat susu ibu tidak mudah. Ada ibu memerlukan masa 1-2 minggu untuk menghasilkan susu yang cukup. So terutamanya kalau dalam masa hari yang pertama untuk menghasilkan susu pada kadar yang cukup untuk bayi, ramai ibu yang ada masalah. So apabila ibu ada masalah, kadang-kadang bayi itu ada risiko untuk dapat hypoglycemia, gula yang rendah. So apa yang kami terpaksa buat di hospital kadang-kadang banyak masa adalah kita terpaksa bagi bayi itu susu formula. Susu formula kita pun tahu ya, susu formula adalah alternate yang baik kepada bayi. Tetapi lebih baik kalau kita boleh dapat susu ibu. Sebab susu ibu mempunyai kandungan yang terbaik. Susu ibu ni dia ada immunoglobulin, dia ada weight acid ratio yang baik. Baik untuk IQ bayi dan sebagainya. So banyak masalah kita boleh perbaiki dengan susu ibu. So alangkah baiknya kalau bayi-bayi yang gula rendah ini, instead of kita bagi susu formula, susu lembu, kita bagi susu ibu walaupun ibu yang lain. So bila kita ada bekalan susu ibu yang lebih banyak, kita boleh membantu lebih banyak bayi dalam keadaan kita menjaga nasab, dalam keadaan kita menjaga isu-isu berkaitan dengan syariah. So bayi yang memerlukan, contohnya bayi yang gula rendah ini, mungkin dia tidak perlu penyusuan ibu, susu ibu daripada bank dalam kadar yang banyak, mungkin 1 atau 2 kali. Dan kemudian harap-harapnya dengan lepas itu, bayi ibunya sudah boleh mampu menghasilkan susu yang cukup untuk bayi dia. Kadang-kadang ibu yang lepas bersalin cesarean section, mereka masih letih, mereka masih dalam keadaan sakit. Kebanyakan mereka masih belum mampu untuk menghasilkan susu. Untuk memberi susu pada bayi mungkin 6 jam ke 10 jam selepas pada mereka melahirkan bayi. So alangkah baiknya bayi-bayi ini kita boleh bantu mereka dengan susu ibu yang lain. So ini di antara benda yang saya rasa kita nak capai. Sebab dia akan efek IQ, dia boleh efek nyawa pada bayi itu sendiri. Dan bayi itu kena masuk ward, kena masuk ICU dan sebagainya. Sedangkan kita boleh mencegah benda ini. Kita boleh pastikan bayi tempatnya bersama dengan ibu. Bayi bukan duduk di ward NICU dan sebagainya. Ini benda yang kita nak cuba capai dengan masalah hypoglycemia ini. Doktor, dalam masa yang sama juga, kita nak juga melihat kepada penerimaan masyarakat dan juga apa yang menyelubungi orang kata pemikiran dalam masyarakat kita mengenai susu ibu ni. Adakah ramai sebenarnya sudah tampil dan juga sedia membantu mendermakan susu mereka sekiranya diperlukan dan sebagainya, ataupun sebenarnya bagaimana sentimen dalam kalangan masyarakat dalam isu menderma susu ni? Okey, sebenarnya dari sudut ibu-ibu yang ada susu, kita ada ramai ibu-ibu yang ada susu yang berlebihan. Saya sendiri banyak bagi ceramah pada ibu-ibu dan sebagainya, dan kebanyakan mereka mempunyai bekalan susu yang berlebihan. Kan? Sebab susu, kita tahu susu ibu kalau kita simpan dalam susu ibu ni kita boleh simpan dalam masa yang lama. Kalau kita simpan dalam deep freezer tu kita boleh simpan 6 bulan. Selama 6 bulan kita boleh simpan susu tu. Dan ibu-ibu ni ramai yang ada susu yang banyak dan mereka memang mencari di mana mereka boleh donate, boleh dermakan susu ni. Saya sendiri ada seorang ibu dalam ward saya sekarang ni yang ada susu yang berlebihan. Dia pun offer, dia kata kalau ada bayi yang memerlukan susu, dia willing untuk mendermakan susu dia, dan kalau perlu jadi ibu susuan pun mereka okey. Okey, so untuk menderma ni ada ramai ibu yang sudi untuk menderma. Tapi walaupun mereka sudi, kita akan still saring mereka. Pastikan mereka sihat, tak ada COVID, tak ada HIV, tak ada hepatitis B, mereka tidak minum arak, mereka tidak isap rokok, mereka tidak buat kerja-kerja yang berbahaya dan sebagainya. Kita periksa mereka, kita saring mereka, kita pastikan mereka sihat. Cuma isunya adalah dari sudut penerimaan. So kita tahu untuk menerima susu ibu lain, saya pun sendiri ada beberapa ibu yang mereka masih belum bersedia untuk terima susu ibu lain. Sebab dia tak tahu ibu ni macam mana, ibu non-Muslim dan sebagainya, apa makanan ibu tu. Lepas tu isunya adalah isu anak susuan. Sebab anak susuan ini walaupun dia tidak boleh menerima harta warisan, tapi mereka tidak boleh haram untuk berkahwin dan sebagainya. So kadang-kadang mereka masih kurang jelas. Tapi daripada pihak UIAM sendiri dengan pandangan doktor, apa cadangan-cadangan yang boleh doktor kemukakan untuk menubuhkan satu ataupun beberapa kaedah garis panduan berhubung dengan penyusuan ini yang secara sistematik? Okey, so ini benda yang kami sedang cuba nak buat, dan untuk buat guideline ini, kami bekerja dengan sangat rapat dengan pihak Jawatankuasa Majlis Fatwa Negeri Pahang. So kita berbincang dengan mereka, sudah ada beberapa sesi ciri perbincangan yang sangat jelas
Dan kami juga kita go through balik semua diskusi-diskusi di peringkat Majlis Fatwa dan juga di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri berkaitan dengan penubuhan bank susu ibu ni, apa isu dari sudut fatwa dan sebagainya. So kita buat guideline yang sangat jelas. Ibu-ibu perlu disaring, perlu keluarga penderma perlu diberi kaunseling yang jelas. Bagaimana untuk cara menderma, persetujuan untuk menderma, bagaimana pula dari sudut hukum-hukum syarak dan sebagainya. Mereka perlu diberikan penjelasan yang sangat jelas dengan dokumen-dokumen yang sangat jelas. Penerima susu juga perlu diberi kaunseling dan perlu mereka diberi penerangan berkaitan dengan isu anak susuan dan sebagainya. Dan kita dalam proses yang saya sebut tadi, kita dalam proses mendapatkan isunya kita tak tahu anak susuan bila tak ada dokumentasi yang jelas. So sebab itu kami sedang cuba nak berbincang dengan pihak Jabatan Kebersihan Pahang kalau mereka boleh keluarkan kad ataupun sijil anak susuan. So, supaya hukum-hukum berkaitan dengan keturunan itu jelas dan benda itu boleh dibawa dan benda itu tidak ada isu untuk perkahwinan dan sebagainya pada masa-masa akan datang. Dan proses penerimaan susu. So kita tak benarkan ibu-ibu untuk guna bekal botol-botol atau bekal-bekal sendiri untuk kumpul susu tu. Kita akan bekalkan dengan bahan-bahan dia. So mereka akan menggunakan bekas-bekas yang kita sediakan untuk pastikan susu itu bersih dan selamat. Sampai di hospital kita akan bekukan dan kemudian kita akan pasteurizekan supaya pastikan tidak ada kuman dan sebagainya. Banyak ujian kita akan buat pada susu itu. Pada ibu kita buat ujian darah dan sebagainya. Pada susu pun kita akan buat ujian juga untuk pastikan susu itu selamat. Dan proses dokumentasi yang sangat jelas dengan menggunakan sistem digital dan juga menggunakan sistem hardware. Maknanya kita bertulis secara bertulis. Sistem tu ada multiple layers of counter checking mechanism supaya tidak mungkin susu itu tertukar, tidak mungkin susu itu diberikan pada bayi yang bukan sepatutnya dan sebagainya. Dan kemudian proses nak bagi daripada bank susu kepada bayi di NICU juga kita ada proses yang sangat jelas. So proses tu ada counter checking, ada beberapa orang yang akan check untuk pastikan susu yang betul dapat pada bayi yang betul. Ada banyak multiple layers of counter checking mechanism yang mana dia tidak mungkin berlaku pertukaran dan salah beri dan sebagainya. So mekanisme itu ada dan kita juga dalam proses perbincangan dengan pihak Majlis Fatwa supaya ada audit daripada luar. Maknanya contohnya daripada pihak UAE, daripada pihak Kementerian Kesihatan, daripada pihak Jawatan Kuasa Fatwa sendiri akan ada datang audit proses-proses yang kita buat ini secara berkala supaya penjagaan nasab, penjagaan kesihatan bayi dapat kita berikan dengan secara yang terbaik kepada bayi. Sebab khasiatnya sangat besar. Cuba bayangkan kalau kita boleh kurangkan risiko kematian bayi. Ini sangat-sangat besar sebenarnya. Bayi-bayi ini mempunyai potensi yang sangat besar. Saya ada bayi yang masa saya di UK dulu, lahir sangat-sangat peramatang, 24 minggu. Ada NEC, buat operasi dan sebagainya. Sekarang ni belajar di Oxford. So mereka ada kemampuan yang besar. So banyak benda yang kita nak cuba capai insya-Allah dengan usaha yang kita sedang buat ini insya-Allah. Doktor, dalam masa yang sama tadi doktor ada menyebut mengenai untuk penerima susu itu pastikan ujian kesihatan lakukan dan sebagainya, pastikan tiada COVID dan sebagainya. Ini ada satu laporan daripada luar negara, daripada China yang menyebut bahawa daripada portal South China Morning Post yang menyatakan bahawa susu ibu dipercayai dapat mencegah atau merawat COVID-19 menurut daripada kajian baharu oleh saintis daripada China. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh para saintis ni adalah mereka mencampurkan beberapa sel yang sihat dalam susu ibu kemudian mencuci dan mendedahkannya kepada sel virus. Mereka mendapati hampir tiada ikatan virus masuk ke sel ini dan rawatan ini juga menghentikan replikasi virus pada sel yang sudah dijangkiti dan mereka menyimpulkan jangkitan itu dapat dimusnahkan oleh susu ibu yang sudah diketahui memiliki efek penekanan pada bakteria dan virus seperti HIV. Doktor, apabila laporan ini berlegar dalam ruangan berita dilaporkan oleh portal-portal berita, kita juga media tempatan juga ada pick up mengenai perkara-perkara seperti ini. Jadi bagaimana apa pandangan first reaction doktor apabila melihat kepada laporan ini doktor? Sebenarnya ini adalah satu perkembangan yang sangat baik. Sebab kita memang tahu, kita dah jelas bahawa susu ibu ni adalah nutrisi yang terbaik untuk bayi. Dia boleh digunakan untuk pencegahan dan juga untuk rawatan sebenarnya. Banyak kita boleh benefit susu ibu ni. Bagi saya lah di NICU kan, kadang-kadang dia lebih penting daripada antibiotik sendiri susu ibu ni. So, ada beberapa evidence, beberapa data daripada beberapa negara yang menyatakan contohnya
susu ibu ni ada kaitan dengan ada antibody terhadap COVID dan sebagainya. So ada beberapa evidence yang mensajaskan ada manfaat untuk membantu perawatan COVID dan sebagainya, mencegahan COVID dan sebagainya. Tetapi evidence tu masih belum kuat. Dan kita juga kena tahu satu lagi benda saya nak sebut. Tidak ada data lagi yang menunjukkan bahawa bayi itu boleh dapat COVID daripada ibu melalui penyusuan. Maksudnya COVID tidak merebak melalui susu ibu. COVID tidak merebak melalui proses kelahiran. COVID tidak merebak melalui ibu kepada bayi dalam perut. Tetapi bayi boleh dapat COVID daripada ibu selepas kelahiran. Maksudnya masa bayi itu diberi susu secara direct, ibu batuk, ibu bernafas, bayi boleh dapat. Tetapi kita tahu juga susu ibu ada antibody, ada IgA, ada sel darah putih. Semua ini boleh bantu untuk protect bayi daripada dapat penyakit-penyakit seperti COVID dan sebagainya. So ini perkembangan yang sangat baik. Banyak saja yang kita perlu buat lagi, insyaAllah. Ya, betul. Terima kasih Dr. Syed Abdul Khalid. Syed Abdul Hamid merupakan pakar pediatrik neonatologi Hospital UIAM dan panel drbudak.com menceritakan tentang pentingnya manfaat susu ibu ini dan juga apa yang dikatakan Afizi. Mungkin ada kemungkinan tinggi juga dia dapat membendung COVID-19, juga banyak yang kita tak tahu tentang susu ibu dan tentang manfaatnya yang belum mungkin diterokai secara sepenuhnya dari sudut saintifik. Jadi perkongsian yang sangat menarik. Kita berterima kasih kepada Dr. Syed atas perkongsian itu dan dengan itu kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.